Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'ad fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapat di dalam apa yang telah diwahyikan kepadaku sesuatu yang diharamkan ala ta'imin yat'amu, bagi orang yang hendak memakan, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah mengalir, aw lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun aw fisqa, kerana sesungguhnya daging babi itu kotor, adalah kotor atau sesuatu, aw fisqan uhilla li ghairillahi bih, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, tak boleh dimakan. Uhilla li ghairillahi bih, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Faman ittara ghaira baghin wala 'ad, kemudian sesiapa yang terpaksa memakan kerana darurat, ghaira baghin wala 'ad, sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat ini sambungan kepada ayat terdahulu yang menyatakan khurafat ahli kitab, apabila mereka menentukan makanan boleh dimakan, halal dimakan dan haram dimakan, jauh sekali daripada syariat Allah, dan apa yang ditentukan oleh mereka itu berdasarkan kepada nafsu mereka dan akal mereka yang sudah menyimpang jauh daripada syariat Allah. Kemudiannya di dalam Islam, bagaimana soal makan minum hayawan halal ini, bagaimana? Ayat ini menyatakan tak banyak perkara yang haramnya, tak banyak perkara yang haram, yang halal lebih banyak, yang halal sangat banyak, yang haram hanya sedikit saja. Ada 3-4 perkara dalam ayat ini yang diharamkan. Kemudian kalau ada yang lain lagi, itu diharamkan menerusi hadis yang mentafsirkannya pula, sebab hadis juga membawa hukumnya sendiri untuk menentukan halal haram, dan Al-Quran juga begitu. Gabungan antara Quran dan hadis melahirkan senarai haram dan halal, senarai bahan-bahan hayawan yang haram dimakan. Katanya di sini Qul, katakanlah hai Muhammad, kata kepada siapa? Pertama sekali kepada orang jahiliyah yang menentukan sendiri haram halal pada makanan, sedangkan apa yang mereka tentukan itu ialah binatang unta pada keadaan-keadaan yang tertentu dan dengan sifat-sifat tertentu. Demikian juga lembu, kambing dan sebagainya. Cakap kepada mereka, la ajidu, aku tidak dapati, senarainya, ala ajidu, aku tidak memperolehi, fima uhiya ilayya muharrama, dalam apa yang telah diwahyikan kepadaku sesuatu yang diharamkan, tak dapati, ala ta'imin yat'amuh, bagi mereka yang hendak makan, illa ayyakuna maitatan, kecuali bangkai. Ini satu yang tak boleh dimakannya, bangkai. Binatang yang mati tidak disembelih, tidak sembelih, ini tak boleh dimakan, bangkai, kecuali bangkai ikan.
ikan dan belalang. Yang ini boleh dimakan bangkainya. Tetapi Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih menyatakan bangkai ikan boleh dimakan jika mati dalam sungai dan dia tidak timbul, tak melampung. Kalau melampung itu binatang yang sudah lama. Ikan yang sudah lama ini kotor, katanya penuh dengan kuman. Jadi binatang yang mati belum lagi dia timbul, itu boleh dimakan. Kalau dah melampung di atas permukaan air ataupun laut, haram dimakan kerana dia sudah 1 ataupun 2 hari, katanya. Imam Syafi'i dan lain-lain lagi menyatakan boleh dimakan sekalipun dia melampung, dia timbul di permukaan sungai ataupun laut, kerana hadis menyatakan boleh dimakan ikan dan belalang tanpa sembelih. Lain-lain haiwan tak boleh dimakan jika tidak disembelih terlebih dahulu, maitatan. Tetapi sembelih pun hendaklah mengikut sembelih syar'i. Putus dia punya orat-orat yang perlu diputuskan, hulqum dan muri. Binatang pula disembelih pada dalam keadaan hayatnya mustaqirrah. Hayat mustaqirrah artinya hayat yang kira-kira bila dibiarkan dia hidup untuk seketika, dia dalam keadaan tenang. Hayat mazbuh, hayat yang nak mati dah, yang dia sedang nazak, ataupun dia sedang dipukul, dia sedang dilanggar oleh apa-apa, jatuh ataupun bagai-bagai lagi. Kemudian pada ketika itu keadaannya tidak tenang, kira-kira dia nak mati, dia kira-kira dibiarkan, tak boleh disembelih. Binatang ini tak boleh disembelih. Dengan sendirinya dia tidak boleh dimakan. Kalaupun disembelih, hayatnya tidak mazbut, hayatnya tidak mustaqirrah. Maitatan, bangkai, haram dimakan, haram juga diguna untuk apa tujuan sekalipun. Binatang, bangkai tak boleh disembelih. Ya, bangkai bila tidak boleh disembelih, tak boleh dimakan, tak boleh juga dijual. Tak boleh dijual. Kambing kita mati, tak boleh mati, tak boleh dijual. Walaupun ada orang nak beli, dia kata ini kita boleh bayar, dia boleh beli kambing. Pasal apa? Pasal dalam agama dia boleh makan bangkai. Tak boleh. Sebab barang-barang yang diharam untuk dimakan, haram juga dijual. Satu. Kecuali kulitnya apabila dilapah, kemudian dibersihkan, disamak, itu boleh dipakai. Satu ketika seorang mengheret kambing mati. Kambing sudah mati. Kemudian Rasulullah bertanya, ke mana kamu nak bawa pergi bangkai itu? Katanya nak dibuang binatang ini. Nabi kata nak dibuang. Halin tafa'tum biha, mengapa kamu tidak gunakan, tak ambil manfaatkan kulitnya? Qalu innaha maitatun ya Rasulullah. Mereka kata binatang ini bangkai ya Rasulullah, dia mati tak disembelih. Nabi kata tuhuruha ihabuha, mati itu, bangkai itu hayawannya, tetapi kulitnya kamu boleh samak dan kamu boleh manfaat daripadanya. Sekalipun binatang itu bangkai, boleh dibersihkan kulitnya. Ayyuma ihabin dubirat faqad tahurat, mana-mana kulit yang disamak maka dia bersih, Hadis itu menurut ulama umum. Sama ada binatang itu binatang disembelih ataupun tak disembelih. Yang tak disembelih binatang itu najis, sekalipun najis, boleh dibersihkan dengan sebab dia disamak. Sama ada binatang itu dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya. Apabila kulitnya disamak, boleh dipakai. Kulit apa sekalipun boleh dipakai, kecuali menurut Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kulit najis, binatang najis mughallazah, yang ni tak boleh dipakai sekalipun disamak. Namun hadisnya umum. Ayyuma ihabin dubirat faqad tahurat. Hadisnya umum, termasuk semua binatang. Semua binatang yang mati, yang disembelih atau yang tidak disembelih, yang dimakan, yang tidak dimakan dagingnya. Setengah ulama memperluaskan hukumnya hingga kepada binatang-binatang bukan saja yang tak dimakan daging, hatta binatang najis mughallazah pun dimasukkan, diperluaskan. Imam Syafi'i kata tak boleh binatang itu najis, tak boleh disamak. Kalau disamak pun najis juga katanya. Amin.
illa ayyakuna maitatan, bangkai, au damam masfuha, ataupun darah yang mengalir. Darah yang mengalir haram dimakan, kerana darah yang mengalir tempat berhimpun segala kuman. Oleh kerana itu tidak boleh dimakan. Ataupun kita katakan apabila Quran kata haram makan, sama ada dia mengalir berhimpun kuman kah ataupun tak kuman kah, tak kira lah dianya bila Quran mengharamkannya. Sama ada kita ada jalan lain untuk mengelakkan daripada kuman, umpamanya dia darah mengalir, tak boleh dimakan. Gitu. Bagaimana dengan darah yang tidak mengalir? Darah daripada daging lembu yang baru disembelih, yang terlekat pada daging itu, darah ini boleh dimakan. Darah ini ma'fuun anhu, yang diharamkan hanya darah yang mengalir. Jadi kalau begitu, darah yang terlekat pada daging yang ini tidak ada masalah padanya. Tak ada masalah. Tak basuh daging macam mana? Daging yang dipotong dan bersih daripada haiwan, tak basuh. Tak basuh. Darah tak basuh. Tak basuh ni, nak basuh apa? Nak basuh darah. Darah tak wajib dibasuh kerana darah itu dimaafkan. Kalau najis-najis lain itu basuh dah. Tapi kalau najis nak basuh darah, ini tidak disuruh begitu. Darah itu tidak menjadi masalah apa-apa. Au damam masfuha, ataupun darah yang mengalir. Baiklah, tak boleh dimakan bangkai. Tak boleh dimakan bangkai kerana bangkai, ataupun bangkai itu tak boleh dimakan kerana dia najis. Dia najis, tak boleh dimakan, tak boleh dijual. Bagaimana pula dengan darah? Darah boleh jual, tak boleh jual. Sekarang darah boleh diguna untuk tujuan perubatan kesihatan, nak tambah darah dan berbagai lagi, macam-macam lagi. Bolehkah tak boleh nak jual? Tak boleh jual. Tak boleh jual. Pasal apa tak boleh jual? Sebab darah najis. Najis tak boleh dijual. Tetapi ada manfaat padanya. Kerana dia najis maka tak boleh jual. Jadi kalau begitu untuk tujuan perubatan pun maka tak boleh lah, dan sebabkan dia najis kalau macam tu. Sebab hukum kalangan ulama menyatakan barang-barang najis tak boleh dijadikan ubat. Innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu, sesungguhnya Allah tidak menjadikan ubat pada benda-benda yang najis. Yang najis, Allah menurunkan ubat bagi semua penyakit. Carilah ubat untuk menyembuhkan penyakit, tetapi Allah mengharamkan mengguna ubat-ubat yang najis. Jadi kalau begitu darah ini mengapa tak boleh dijual? Katanya kalau disebabkan najis, maka najis pun tak boleh dijual, tak boleh dijadikan ubat. Kalangan ulama sampai hari ini pun mereka menyatakan ini bukan memang tak boleh dijual kerana dia najis, tetapi boleh dijadikan ubat kerana ittirar, kerana keadaan terpaksa. Sebagaimana juga makanan boleh dimakan jika dalam keadaan terpaksa, walaupun barang itu diharamkan, boleh dimakan kerana terpaksa. Penggunaan darah ini pun kerana terpaksa, kata mereka. Au damam masfuha, ataupun darah yang mengalir. Yang tak mengalir tidak mengapa, jual tak boleh, dan sepakat ulama menyatakan tak boleh dijual. Dan segala perkara yang dihubungkan dengan manusia ini, daging, darahnya, uratnya, tulangnya, tak boleh dijual. Tak boleh jual. Kenapa? Kerana barang ini tidak boleh dijadikan harta. Barang ini haram, barang ini mukram, barang ini dihormati dan dimuliakan. Au damam masfuha, au lahma khinzir, tak boleh dijual, tak boleh makan juga kerana najis juga katanya. Au lahma khinzirin, ataupun daging khinzir. Daging tulang adalah tulang, katanya. Darah adalah darah, urat, lemak, daging saja. Setengah orang menyatakan, adalah orang yang menyatakan daging khinzir yang tak boleh, tulang tidak termasuk dalam daging. Jadi oleh kerana itu menurut zahirnya tulang tak termasuk dalam barang yang diharamkan. Di dalam buku-buku yang ditulis oleh kumpulan kumpulan dulu dipanggilnya Hasan Bandung, dalam fatwa Hasan Bandung dia menyebutkan daging saja, sebab Quran menyebut daging khinzir.
Mengapa pula? Kalau nak tidak maksud daging, dia kata au khinzir atau binatang ataupun khinzir. Khinzir saja, tapi disebut daging ada makna lah tu. Kata dianya. Begitu. Tapi mazhab jumhur ulama, kebanyakan ulama mereka menyatakan apa jua yang berkenaan dengan khinzir ini boleh, ya haram dimakan. Tetapi Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih menyebutkan bulunya boleh dibuat toilet gigi. Gigi letak makanan, toilet dengan bulu khinzir. Ya, aneh juga, betul. Pelik juga. Dagingnya tak boleh dimakan, tidak pelik. Adalah kaedah-kaedah yang mereka jadikannya sebagai jalan untuk mereka terbitkan hukum daripadanya. Tapi apa yang kita nak sebutnya di sini, mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih yang kita pakai di sini, dan kita telah ikuti dia punya struktur sistem pengambilan hukum daripadanya, menyatakan barang ini semua sekali, daripada kukunya sampai kepada bulunya, darahnya, dagingnya, tulangnya, lemaknya, semua sekali tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Lahma khinzir najis. Bila najis tak boleh dibuat ubat juga padanya. Baiklah, kalau dah darah tadi disebabkan dalam keadaan yang terdesak, tidak ada ubat lain, muqtarrun, terpaksa diguna untuk menyelamatkan hidup manusia, bagaimana pula dengan babi? Bagaimana dengan babi? Babi tak bolehkah kita jadikannya ubat kerana tidak ada ubat lain ataupun untuk meneruskan kelangsungan hidup seorang itu? Doktor kata tidak ada ubat tak ada, hanya jantung babi, lemak babi sajalah yang adanya. Jika tuan setuju, maka itulah jalan yang boleh kami bantu, katanya. Jadi kalau pada darah itu dikecualikan dalam keadaan terdesak, maka khinzir juga demikian, dalam keadaan terdesak. Orang kata pulanya darah tidak daging, tidak darah najis mughallazah, yakni najis mughallazah. Sekalipun begitu, pokoknya najis boleh diguna dalam keadaan yang terdesak, tapi ini tidak menjadi suatu yang terpaksa bagi siapa yang tak mahu, tidak mengapa. Dia kata tak apalah, dia rela mati. Rela mati sila. Tapi kalau nak berubat, masih ada jalannya, iaitulah lemak babi, daging babi dan sebagainya, kalau mahu hidup. Qardawi menulis dalam bukunya Fatawa, dia katanya jantung babi banyak khasiatnya dan boleh ditukar kepada manusia, katanya. Boleh manusia manfaatkannya. Kalau begitunya, bila jantung babi manusia boleh hidup dengan jantung babi. Kalau begitu. Ini pun kata Qardawi, dia katanya bila dalam keadaan muttar, yang najis itu katanya yang untuk di luar ni, bila dah masuk ke dalam, najis di dalam tak kira lagi najis di dalam itu adalah najis. Malah waktu tidak hubung dengan khinzir pun, memangnya dalam perut manusia ini penuh dengan najis. Jadi kalau begitu tidak berbakit, apa hukumnya penggunaan bahan-bahan itu untuk tujuan perubatan? Imam Qardawi kata harus jika tidak ada lagi jalan yang lain untuk mengobati penyakit. Maknanya seolah-olahnya para ulama menimbang hal penyakit ini boleh diubati, nyawa perlu dijaga sampai kepada tidak ada lagi jalan-jalan lain yang boleh menyelamatkannya. Manusia boleh guna sampai kepada peringkat akhir, apapun jika tidak ada bahan-bahan yang bersih. Bahan najis tidak menjadi masalah jika tidak ada yang tidak najis yang bersih. Fa innahu rijsun, fa'innahu, maka sesungguhnya semua sekali bangkai najis, darah itu najis, darah khinzir najis. Tak boleh makan, tak boleh jual, tak boleh diambil faedah daripadanya. Au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan juga binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, iaitulah binatang macam mana? Binatang disembelih atas nama memuja hantu, jin dan sebagainya. Faman yurra ghaira baghin wala 'ad, sesiapa yang terpaksa makan juga, ghaira baghin wala 'ad, tidak melampaui batas dan tidak pula banyak, tidak mengingininya, dia untuk menyelamatkan nyawa, fala isma alaihi, tak ada dosa. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, silalah, tapi dengan satu syarat. Dengan satu syaratnya, janganlah rasa selera sangat. Allah mujur lagi, dah tak ada makanan lain, boleh makan sekali benda khinzir, lama dah kita nak mencari makan benda ni. Oh, tak boleh makan. Kalau macam tu, tutup pintu. Tapi pulaknya makan wala, dan tidak pula banyak, makan sikit je. Boleh hidup ke hari ni, cakap hari ni makan
3 ketul hari ni misalnya boleh hidup dah, bolehlah cakap tu. Besok cari lain pula, cari lain barang-barang yang halal. Begitulah Islam, tujuannya untuk menjaga nyawa supaya orang ni tidak mati kerana lapar. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala bila dalam keadaan sempit, keadaan sulit, diperluaskan baginya untuk ketika itu. Idza dhaqa ittasa'a, bila keadaan sempit dia jadi luas dengan sendirinya. Islam adalah agama yang rahmah dan berkasih sayang terhadap umatnya. Kemudian seterusnya wa 'alal ladzina hadu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.